Kita jangan tanya apa bakti Islam kepadaku, tapi tanya diri kita apa bakti aku kepada Islam. Jangan kita tanya apa pertolongan aku. Jangan tanya apa yang Allah tolong aku, tapi tanya balik apa yang aku tolong untuk menegakkan agama Allah. Kena tanya yang tu. Jangan tanya apa yang Rasulullah nak bagi kat aku esok di akhirat. Jangan tanya, tapi tanya balik apakah sumbangsih aku untuk menggantikan perjuangan Rasulullah, untuk menyambung perjuangan dia, untuk menyambung lidah dan sebagainya setelah kewafatan dia. Tanya yang tu. Tuan, ni kita kalau ni nak tanya balik, kita tanya balik. Apa parti dia bagi apa? Dua parti. Kalau kita masuk parti pegang angkut. Bila pun masuklah parti santaran. Jadi maknanya dikata sini Nabi bagi tahu pasal kau lah. Sedia terang saya kamu akan diberi rezeki dan ditolong oleh Allah. Kemudian lepas tu Allah akan tolong kamu. Dan saya dirahmati oleh Allah. Itu tak sama dengan tak sama. Tak sama. Beza antara ahlul haq dengan ahlul batil tak sama. Siapa pun tak sama. Yang mengetahui, yang tak mengetahui, yang buat baik amal, siapa pun tidak akan sama. Di mana pun tak sama. Kita ada baca Yasin, Yasin abang pada bulan yang dulu baca. Bukan Yasin, baca surah Sajadah hari Jumaat tu. Samakah orang beriman dengan fasik? Itu pun tak sama. Bersambung. Alat-alat rekaan manusia seperti mobil, kereta lah, kapal terbang, alat pencuci pakaian, peti sejuk, alat pengering, alat perahan, alat pengilat, pembersih, perhiasan, perabot pakaian dan alat hiburan, malah ratusan dan ribuan alat ciptaan kilang-kilang perusahaan dunia, semua hanya bertujuan untuk memberikan kenikmatan dan kerehatan lahiriah kepada manusia. Tuan-tuan tengok, manusia dah pandai tak pandai. Handset sudah, ni handset yang kita ada. Dia pandai. Dulu masa mula-mula keluar handset, jatuh lagu mana pun tak apa. Tak usah. Lepas tu manusia makin pandai mengikat. Kalau tak rosak langsung jenuh kami nak makan apa. Lepas tu dia buat lebih kurang, dia buat lebih kurang. Lepas tu silap sikit, jangan beli lain. Sakit-sakit tu nak beli lain. Beli lain. Lipa mana? Pandai. Dah mula pandai lah. Lagi canggih, lagi cepat rosak. Lagi canggih, lagi cepat rosak. Silap betul sikit. Kadang-kadang macam mana depan saya ni, Sony Ericsson Xperia ni, kadang-kadang kena panggil Xperia lah. Sebab tak boleh buat apa lah. Dan tersilap sikit je, dia pegang kita di uli. Loh, dia jadi tak kawan lah. Sebab kita cakap, pesin. Wah, dia main ni. Tak betul sikit macam ni. Dia manja sama tu, kata dia naik macam-macam tak. Tak tahu main bil duduk melambung tinggi. Pasal apa? Dia pasien. Dia betul. Kadang tak betul punya. Dia pasien. Dia Xperia, tak jadi Xperia, dia Xperia. Maknanya manusia kecanggihan yang abadi semuanya hanyalah mencapai kebendaan. Dia fikir tu tak rosak langsung, kami nak makan lah. Dia kata beli satu tahan sampai 10 tahun habis, kami nak makan apa? Kereta pun sama, dia buat kereta tu. Kalau dia buat satu kereta tu dia tahan sampai 20 tahun, mampu nak makan tak boleh. Kalau dia buat lebih paling 1 tahun 2 tahun dah mula kan. Dia kan tukar lain. Yang dia tukar lain. Dia mana bijak. Dia tak akan buat elok kereta mahal ke kereta murah sama ya. Kalau bagi satu tahan apa, jangan dia kata kami nak makan apa. Bubuh 4 biji pelak tahan 20 tahun mampu syarikat pelak tak boleh makan. Namanya lagi lampu satu bak tu kalau bertahan sampai 10 tahun mampu dia mula. Jadi maknanya semua dia kata semuanya hanya betul untuk memberi kenikmatan dan kerehatan lahiriah manusia itu saja. Sama dia. Baik. Islam tidak mentang pendidikan, penciptaan benda-benda dan pengeluarannya yang disahkan oleh kenabian, tetapi mestilah dalam batas kadar yang tidak membawa bencana kepada manusia dan mestilah dengan cara yang mendatangkan kebaikan kepada manusia dan masyarakat secara umum. Dalam segala hal mestilah dijaga penggunaannya supaya sesuai dan tidak bercanggah dengan nilai syarak dan akhlak. Islam tak larang kemajuan. Islam tak larang apa pun, tak larang. Tapi biarlah terdasar yang boleh membawa kebaikan kepada manusia, bukannya membawa bencana kepada manusia. Itu Islam. Berarti Islam dia menjaga kepentingan sejagat. Sebab itu ikut Islam ni, subhanallah, jangan tanya Islam ni ikut dia baik. Sokong Islam, ikut Islam tu baik.
Betul kadang-kadang kita tengok kadang di luar negara, orang lah ni di hari ni, orang bukan orang yang dulunya beragama Kristian, beragama Yahudi. Hari ni mereka berlumba-lumba masuk Islam. Sedangkan kita tengok orang Melayu di kita, hari ni lari daripada Islam. Kadang kita rasa pelik. Patutlah Tuhan pernah kata, kalau hampa tak mau ikut Islam, pun aku nak masuk Islam, aku akan ganti kaum yang lain yang lebih baik daripada kamu. Jadi kalau hari ni kita pun, kalau kita sayang dengan Islam, kita akan tegakkan Islam. Jangan takut. Ni kadang nak takut lah, takut. Nak habaq ceramah pas pun takut. Nak habaq tu takut. Malam ni ustaz. Nak habaq pun takut. Kadang gaya nak habaq. Dah nenek kawan masuk kawan main. Nampak? Kadang-kadang kita pun jadi macam saya kata tu. Ya. Kita bukan orang cacat tapi boleh. Baik. Dia kata semuanya dalam kesalahan mesti jaga pula supaya tidak bercanggah dengan nilai syarat dan akhlak. Semua boleh. Soal pakaian, Islam tak larang nak pakai apa? Jadi kita orang elok. Nak pakai baju kemeja ke, nak pakai seluar ke apa, tak apa. Jadi kita orang yang ketat. Mana Islam dia mudah ada. Mudah. Ada pula yang punya takti. Dia kata dah nak buat nu tak boleh buat, tak boleh dia kata. Habis tu baju kurta pun jangan pakai, tak boleh. Punya bangang lah baju pasal baju. Punya takti. Tak salah kalau esok saya akan malam esok lusa tengok satu ustaz mai pakai kurta. Tak boleh. Contoh orang. Nah, mana Islam dia tak melarang, tapi dia ada garis panduannya. Tak salah. Perempuan nak main, dia dah pakai elok dah baju kurung, baju apa, tiba-tiba nak ambil kain sari, nak buat elok mopi ya. Dalam itu elok sudah, tak ada salah. Esok main esok, pasal kau pakai sari tak apa. Kalau dalam tutup elok baju kurung, buat gini dekat tu lah. Yang salah apabila dia nilai syarat akhlak semua tahu tak boleh sangat ini. Dia. Baik, dalam risalah yang bertajuk Kemana Kita Menyeru Manusia, Ustaz Hasan Al-Banna menyentuh dengan katanya, saudara yang dimuliakan, demi Tuhan, adakah umat Islam telah memahami pengertian ini dan kitab Allah Tuhan mereka? Dengan memahami pengertian ini, jiwa mereka jadi tinggi, semangat mereka semakin menjulang, mereka bebas dari kongkongan hawa nafsu dan syahwat. Mereka akan menjauhi perkara yang sia-sia, tujuan yang rendah dan hina. Mereka akan membulatkan haluan mereka kepada Allah dengan menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi, dan mereka akan bersifat hanif yang suci, menegakkan kalimah Allah, berjihad pada jalan Allah, menyampaikan agama Allah, dan bertahankan atau sebaliknya mereka akan menjadi tawanan pada syahwat, menjadi hamba abdi pada hawa nafsu dan kerakusan. Seluruh impian mereka hanyalah makanan yang enak-enak dan lazat cita rasa, kenderaan yang besar, perhiasan yang indah, perempuan jelita yang empuk, lahiriah yang palsu, dan gelaran-gelaran yang kosong. Mereka senang dengan khayalan dan angan-angan, tapi teruji dengan pemberian. Mereka mendakwa mengharung dugaan, tapi mereka belum menempuh ujian. Tengok Hasan Al-Banna dia kata apa? Yang pertama dia kata, cuba renung balik, betul tak kita faham apa yang dimaksud dalam Al-Quran? Betul tak hari ni? Faham kita dengan Quran je tak? Yang pertama kita tengok dulu. Tak kat mana hang faham dengan ajaran Al-Quran dalam hidup hang? Satu dia kata. Kemudian dia kata, kalau kita dah mengerti makna jiwa kita tinggi, semangat kita hebat. Ni semangat kita kadang-kadang main dekat dia raya, yang tu pun salah. Kemas kat dia raya, lepas tu dia lepas tu panggil syarat tak main. Dia kata tak mau. Dia Islam sentiasa semangat bila-bila tinggi. Bila-bila semangat dia tinggi. Bukan tunggu waktu ni ya. Dia bila-bila dia lagu tu lah Islam. Kemudian bebas dari kongkongan hawa nafsu dan syahwat. Bebas daripada kongkongan hawa nafsu dan syahwat. Kemudian mereka menjadi perkara yang sia-sia. Duduk tempat-tempat ni saja sembang sia-sia, tak mau. Tujuan-tujuan yang mungkin merendahkan mereka atau menghinakan mereka, itu semua kena tengok. Mereka sentiasa membulatkan haluan kepada Allah semata-mata. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mentadbir, yang mengatur segala dia serah pada Allah Ta'ala semata-mata. Jadi makna kat mana kita faham dalam agama kita, itu yang kata apa artinya mengandung agama Islam. Kemudian mereka bersahani suci, suci mata, suci telinga, suci lidah, suci hati, suci segala-gala.
kemudian menegakkan kalimah Allah di mana-mana pun, tegak kalimah Allah. Duduk di kedai, duduk rumah kenduri, duduk tak mana pun, sentiasa bercakap dengan kalimah Allah, sentiasa berjihad Allah, duduk di mana pun. Bukan berjihad untuk orang, tapi berjihad untuk diri dan keluarga, semua terlibat. Itu dia. Kemudian menyampaikan agama Allah di mana pun, agama kena sampai, walau pada seorang India, orang Cina, kena sampai. Dia kawan kita, seorang Cina kawan kita, duduk saja pengenalan cerita pasal Islam, bagi dia faham. Dia hantar. Ini kadang-kadang kita rasa tak tahu Tuhan nak jawab esok. Kita kawan dengan orang Cina, orang India, tapi mereka sampai tak seruan Islam kat mereka, faham tak mereka dengan agama kita. Tuan yang dirahmati oleh Allah, nak faham semua. Kemudian dia kata lagi, kalau jika tidak, dia kata sebaliknya mereka bertawan dengan syahwat, jadi hamba kepada hawa nafsu dan kerakusan. Itu je. Mereka senang dengan hal larangan, tapi teruji dengan pemerintah. Jadi kerana apa? Kerana hidup mereka jadi itu, kerana makanan yang enak-enak, lazat, kenderaan, apa semua itu saja, perhiasan anak. Tapi dalam diri kosong, tak ada apa. Kosong. Itu kerana kita kena mengerti tentang apa pun yang datang, kita kena tengok dulu dia main macam ni, kena faham agama. Betul-betul tak ada apa-apa faham. Jangan kita mengaji banyak, tapi agama kita faham tak boleh. Benar Rasulullah bersabda, dia kata, Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul qutaifah. Celakalah ataupun celaka nasib bagi abdi dinar, celaka nasib abdi dirham, celaka nasib abdi qutaifah. Ini sejenis mata wang. Jadi kalau kita duk kira dengan duit tuan-tuan sampai bila pun tak boleh. Sampai bila pun tak boleh. Ini maknanya kita cari. Baik, sambung. Bagaimana cara saya hidup untuk Islam? Kita cari lagi. Supaya seluruh hidup saya diarah ke jalan Islam, dan supaya untuk Islam saya mestilah mengetahui dan beriltizam dengan beberapa perkara. Iltizam maknanya kuat keazaman, kuat keazaman. Yang pertama, saya mestilah mengetahui matlamat hidup sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadi ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menarik kepadaku. Mana yang pertama, kena tahu matlamat tujuan hidup kita. Dia ada matlamat, ada tujuan, ada kehendak kehidupan ini. Kenapa? Apa tujuan Allah menghidupkan aku sampai saat ini? Apa matlamat Allah meletakkan aku sebagai orang Islam? Apa kehendaknya diwujudkan aku sebagai seorang manusia? Itu semua kena jawab, no? Semua kena jawab, no? Kenapa Tuhan tak jadikan aku seorang binatang? Saya kau binatang. Macam Kasim Selamat kata kat Pak Mentua dia, alangkah baik kalau mak dijadikan binatang. Astagfirullah Kasim. Kena tahu apa tujuan. Yang pertama, tujuan aku dihidupkan sampai waktu ini. Apa tujuannya? Aku dihidup sampai waktu ini. Apa tujuannya? Kenapa tak mati awal? Apa tujuan? Kena tahu. Kemudian apa matlamat Allah menjadikan aku sebagai orang Islam? Kenapa tak duduk sebagai orang kafir? Apa matlamat dia? Kita tak pernah mengkaji benar-benar. Kita rasa bangga bila mak aku Islam, tuan aku Islam, kita agak kira. Tak. Jadi apa matlamat dia diwujudkan aku sebagai orang Islam? Dan ketiga, apa kehendak Allah menjadikan aku sebagai seorang manusia? Apa kehendak? Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Nanti kita tuan-tuan bincang. Saya tak mau bagi jawapan tuan-tuan untuk nak bagi tuan-tuan pun minda tuan-tuan muka tuan balik cari sendiri benda macam ni. Baru nampak, ya patutlah jadi macam ni. Tuan-tuan. Jadi bila kita duduk tuan-tuan, kadang-kadang Allah Ta'ala suruh kita berfikir. Betul dalam Quran dia bagi tahu dalam Quran, afala tatafakkarun. Kenapa mereka tidak dapat berfikir? Contoh, dalam Quran disebut dengan pelbagai jenis manusia. Manusia juga, tapi pelbagai sikap pribadi dia. Lebih kurang 23 jenis manusia yang ada. Kenapa Allah menamakan seseorang ini sebagai mukminin? Ula'ikamul mu'minuna haqqan.
mukminun. Kenapa nama itu? Kenapa ayat awal ini pula disebut muttaqin? Apakah kalau mukminin tidak muttaqin? Kenapa ayat lain dia kata muttaqin? Hudal lil muttaqin. Kenapa tak kata hudal lil muslimin? Kenapa tak kata hudal lil mukminin? Jadi kenapa dia main macam tu? Apa kelompok dia? Ada disebut muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kenapa di sini orang disebut muhsinin? Ada disebut dengan syakirin. Ada disebut dengan muslihun. Ada disebut dengan muqsitin. Ada disebut dengan muslimin. Ada dikatakan muflihun. Muslihun lain, muflihun lain. Ada disebut dengan faizun. Ada dikatakan dengan mukhlisun. Ada dikatakan dengan mujahidin atau mujahidun. Ada disebut dengan jahilun. Ada dikatakan munafiqun. Disebut mufsidin. Dikatakan fasiqin. Dikatakan zalimin. Dikatakan dengan mu'tadin. Disebut kafirin. Dikatakan athimin. Dikatakan khainin. Dikatakan mustakbirin. Dikatakan dengan musrifin. Dikatakan dengan apa namanya farihin. Dikatakan dengan fakhur. Dan macam-macam. Kenapa manusia dalam bentuk yang Tuhan sebut dalam Quran macam ni? Ini yang kena kaji betul. Tadi Hasan Al-Banna kata, sejauh mana kamu faham dengan Quran ni? Itu kita petik kalimat-kalimat perkataan aja. Kenapa jadi macam ni? Tak samakan mereka? Apa mukminin tak samakan dengan muttaqin? Muttaqin tak samakan dengan muhsinin? Muhsinin tak samakan dengan syakirin? Syakirin tak samakan dengan muslihun? Kenapa Tuhan mengkategorikan orang macam ni? Nah, kenapa? Kenapa? Itu dia kata, asal mana kata tambah faham. Subhanallah. Saya kadang-kadang renung balik dalam kitab Imam Syafi'i. Satu hari Imam Syafi'i kata apa? Aku pernah ditanya, dia kata, dan keadaan aku terkejut. Yang boleh dia kata ketika dia kata mengecik peluhku ketika orang tanya dua soalan yang boleh menggugat keimananku dia. Satu hari anak murid tanya Tok Guru. Dia kata cerita ni anak murid aku. Anak murid tanya, Tuan, siapakah ilahmu? Siapakah Rabbmu? Imam Syafi'i kata yang tu boleh keluar peluh dayu. Kau jangan main. Kita tak pernah diajukan soalan macam tu. Kita dah faham ilah tu roh, roh tu ilah. Tapi bagi anak murid yang cerdik, dia nak suruh cerita ilah tu bentuk macam mana, roh macam mana. Dia tanya, Tuan, siapakah ilahmu? Siapakah Rabbmu? Oh. Jadi maknanya nak tunjuk kefahaman. Yang kata orang besar, Imam Syafi'i kata aku guru pun. Tapi dia jawab dengan mudah. Nanti jawapan kita bagi dengan baik. Jadi maknanya tengok kakak mana kita faham apa yang ada di sana. Bagaimana kita tahu? Kita nak faham. Tuhan kata tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan kepada aku. Tengok aja tadi tentang tujuan, matlamat dan kehendak. Kenapa Tuhan jadi macam tu? Balik kita fikir, balik cari jawapannya. Jadi bila Tuhan suruh kita fikir dalam Quran, cuba kita fikir tengok. Kadang benda-benda yang mudah kita tak boleh fikir. Bagaimana nak fikir tentang benda macam nak bentuk dia kita. Seagung-agung perkataan ialah Allah. Cuba kita renung balik. Sebab kita nak meletakkan tahap kita hari ini sebagai manusia dulu. Kita renung balik. Seagung-agung perkataan ialah Allah. Itu tak betul. Satu perkataan ya Allah, tapi agung perkataan. Semerdu-merdu suara ialah laungan azan. Kita menyanyi macam mana pun tak sehebat azan. Azan tarik macam mana pun sedap, merdunya suara. Tapi kita jangan main meniru-niru. Kadang-kadang kita orang Melayu dengar azan Madinah tarik panjang, kita tak taedi, tak boleh. Depa Arab ke mana pun reti. Kita kadang nak tiru.
Tapi jangan-jangan Arab dia erti, kita tak erti. Kita tak tahu tracknya lah. Mereka sebut Allah tu cara halui. Kita tak bunyi. Tak boleh, jangan tiru. Tak sama. Azan dia azan bang lagu mana pun sedap kan. Azan ni, tapi jangan tiru kan. Dia tak sama, tak sama. Semulia-mulia buku ialah Al-Quran. Cuba kita duduk sebagai fikir, sebagai manusia yang Tuhan bagi semua betul tak ada. Buku macam mana pun tak semulia Al-Quran. Quran mulia lagi. Seindah-indah kalam ialah kalam Allah. Ayat suci Al-Quran, kalam dia memang indah. Kalam. Semolek-molek agama ialah Islam. Semolek-molek agama Islam. Agama lain pun tak molek macam Islam. Betul kita. Allah Ta'ala letak kita agama Islam. Molek tak molek. Kadang-kadang kita tak molek macam mana Islam suruh. Islam ni molek sungguh. Molek dia. Setinggi-tinggi darjat ialah ilmu. Kenapa Tuhan letakkan ilmu itulah dada? Tuhan letakkan ilmu di atas kepala. Atas kepala cuma ada otak untuk berfikir. Kenapa ilmu disimpan di dada? Kenapa diberi dua perkara? Akal dengan hati. Kenapa? Kenapa hati dilindungi dengan tulang dada tu? Masuk dalam tu. Jantung dia. Sehebat-hebat manusia para Nabi dan Rasul. Tengok bagaimana Nabi dan Rasul hebat daripada dengan ujian-ujian yang timpa. Rasulullah terima macam mana? Jadi macam mana kita nak jadi hebat manusia? Sehebat manusia Nabi dan Rasul. Secantik-cantik perhiasan, akhlak mulia. Tuan-tuan hias macam mana pun tak sama dengan perhiasan akhlak ni. Biar kita miskin tapi akhlak elok daripada kita kaya, hiasi dengan rantai dengan pakaian hebat dengan rantai subah tapi akhlak teruk. Secantik perhiasan ialah akhlak. Seaman-aman kampung ialah syurga. Duduk taman pun tak aman kecuali syurga saja. Duduk sana memang aman. Sebesar-besar anugerah ialah keampunan, keredaan, kemaafan serta rahmat dari Ilahi. Ni kita bangga bila pun dapat pingat, dapat apa semua rasa bangga. Tapi sebenarnya sebesar-besar anugerah, keampunan, keredaan, kemaafan dan rahmat dari Allah. 4 benda ni habis besar anugerah. Di mana kita nak cari? Cari di muka bumi yang kita baca tadi. Bumi sebagai satu landasan. Semanis-manis isteri ialah bidadari. Bini kita pun tak manis lagi. Bidadari lagi manis. Untuk siapa? Kenapa Tuhan ciptakan dia? Untuk manusia. Kenapa? Kita kena kaji semua benda. Sebagus-bagus perbuatan ialah amal soleh. Perbuatan apa kita buat tak sama dengan amal soleh. Sebagus-bagus perbuatan. Secerah-cerah cahaya ialah cahaya ilahi dan cahaya iman. Bagaimana seorang mendapat nur dari ilahi, nur keiman terpancar dalam hati dia, cerah dan cahaya. Sesuci-suci daging ialah hati yang bebas dari sifat keji. Bila daging itu bebas dari sifat keji, itulah daging yang paling baik. Yang Tuhan Nabi pernah cerita. Dan tubuh manusia ada seketul daging. Kalau baik daging itu baiklah jasad dia. Kalau buruk ni, sekuat-kuat manusia ialah yang dapat menahan marah. Kita kaji malam ni apa yang saya sebut ni. Kita kaji kenapa Tuhan buat aku macam ni. Sekebal-kebal insan ialah orang bertakwa. Orang bertakwa memang kebal kan. Bukanlah kebal takluk dengan senjata. Yang lebih halus itu gangguan syaitan, hawa nafsu, dia kebal tak terikutnya. Memang dia kebal. Orang takwa memang kebal. Sesehat-sehat senaman ialah solat. Ni duk pi lari sana lari sini semayangnya dak tak sihat ya. Senaman sihat yang saya adalah solat tu. Sebaik-baik diet ialah puasa. Ni buat diet tak makan lagi sakit. Puasa mai Senin Khamis puasa 13 14 15 puasa sihat. Sebenar-benar perjuangan ialah jihad pada jalan Allah. Kita tak berani berjihad jalan Allah bukan perjuangan yang sebenarnya.
bukan perjuangan yang sebenar. Selembut-lembut daging ialah lidah yang tidak pernah berdusta atau berkata keji. Tuhan bagi lidah pada kita, kenapa lembut? Tapi kadang-kadang lidah ni kerah. Setajam-tajam penglihatan ialah mata hati, yang saya baca tadi, ulaika hum ulul albab. Mereka punya mata hati. Setajam-tajam penglihatan mata hati. Senyenyak-nyenyak tidur ialah mati dalam penuh keimanan dan ketakwaan. Tidur dalam kubur dalam keimanan, tidur dalam kubur dalam ketakwaan. Subhanallah, hadis pernah cerita, tidurlah kamu sebagaimana tidur seorang pengantin. Balik tak ada soal jawab, tak ada apa. Itu paling nyenyak tidur. Sekaya-kaya hamba ialah kekayaan ilmu, amal dan berpekerti luhur. Orang kaya bukan karena kaya hartanya, tapi bila dia kaya dengan ilmu, kaya dengan amal, dan kaya dengan pekerti yang luhur, itulah yang kaya. Sebijak-bijak insan ialah insan yang mencari bekalan dan berfikir tentang indahnya hidup selepas mati. Orang bijak bukan kerana ada ijazah, bijak bukan kerana ada PhD, bijak bukan kerana apa? Bijak kerana dia mencari bekalan dan berfikir tentang indahnya hidup selepas mati. Dia buat bekalan di sana. Seteguh-teguh ikatan ialah keimanan. Aqaid iman, ikatan iman itu yang paling teguh. Tak ada iman susah dan nak buat kerja apa tak jadi. Bayangkan kalau budak pejabat tak beriman, kerani tak beriman, pegawai tak beriman, wakil rakyat tak beriman, menteri tak beriman, kenamaan tak beriman, pemerintah tinggi tak beriman, ustaz tak beriman, semua tak kacau. Mana ikatan keimanan ni hebat. Ikat dengan iman ni tak berani nak bohong, tak berani nak nipu. Dia sekukuh tali ialah terakhir. Tali yang kukuh tak ada lah, mereka terakhir. Sekemas-kemas pegangan ialah janji. Pegangan janji ni cukup kemas, begitu mungkin janji baik. Selurus-lurus jalan atau lelasnya jalan Allah dan Rasulnya. Tak ada lagi jalan yang lurus daripada ni. Jalan Allah dan Rasul memang lurus. Seberat-berat perkara ialah amanah. Bila orang amanah berat, Allah Ta'ala mengamanahkan ilmu kepada ustaz-ustaz, kepada guru agama, nak menyampaikan itu cukup berat. Amanah itu berat. Seringan-ringan hal ialah meninggalkan salat. Tinggal solat lima perkara yang ringan. Sepedih-pedih luka ialah luka pada hati dan perasaan yang dihiris oleh lidah yang tajam. Sepedih-pedih luka, kena pisau tak pedih lagi, tapi luka pada hati dan perasaan yang dihiris oleh lidah yang tajam. Tuan-tuan, jadi maknanya kita bila duduk tu kita kena tahu erti hidup dan kehidupan. Kita kena pandang erti hidup dan kehidupan, tuan-tuan. Bila kita faham erti hidup dan kehidupan, kita akan berjalan dengan elok. Itu yang saya kata tadi, mengertilah tentang tiga tadi. Tujuan, matlamat dan kehendak. Faham itu okey. Baik juga dalam firman Allah sama kita wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Hud ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang baik sekali amal. Nampak Tuhan sentiasa uji kita. Orang miskin cara miskin, orang kaya cara kaya, ustaz cara ustaz, laki cara laki, perempuan cara perempuan, semua diuji. Kenapa kita kadang-kadang terlepas daripada daripada Allah SWT, kadang terlepas daripada dia. Contoh kadang-kadang kaum wanita misalnya, kematian anak, kematian suami, kadang-kadang sampai cakap lebih kuat. Kenapa terlepas daripada qada dan qadar Allah? Kadang-kadang Tuhan kata kami buat apapun, kami nak menguji kamu siapa yang baik sekali amalnya. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami jadikan kematian dan kehidupan itu adalah untuk menguji kamu siapa yang baik sekali amalnya. Kadang-kadang tak dapat jawatan, lari meraju
Diuji. Sembang Kemai. Dulu masa buat forum perdana bagus. Lepas tu buat sama camp bagus. Kena uji sikit pun satu macam yang ada. Sedangkan Tuhan kata kami buat satu untuk kami nak uji siapa yang baik sekali amal dia. Nak uji. Sekadar nak testing ya. Oh tak boleh guna akhirnya PRU 13 hampa tengok pas akan kalah tu. Mendahului Tuhan nampak? Mendahului Tuhan nampak? Subhanallah. Macam-macam hidup manusia ni. Kita mana kita cuba tengok. Tuhan waktu saya kata tadi, mengerti hakikat hidup dan kehidupan. Hidup dan kehidupan manusia dan kemanusiaan. Kena ada peri kemanusiaan. Manusia ada 3. Malaikat 1, binatang 2, manusia 3. Malaikat ada 1 aja. Malaikatnya bila-bila pun malaikatnya. Tak pernah ada kemalaikatan. Tak pernah ada peri kemalaikatan. Malaikat-malaikat ya. Tapi binatang ada 2. Binatang dan kebinatangan. Tidak ada peri kebinatangan. Kalau ada peri kebinatangan, rimau tak makan kancing. Binatang ada 2. Manusia ada 3. Manusia, kemanusiaan, peri kemanusiaan. 1, 2, 3 manusia lebih. Maka kena fikir banyak-banyak pasal apa ni. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi maknanya bila kita duduk tuan nak uji, sentiasa diuji, sentiasa hidup, uji cara bagian-bagian. Budak sekolah, cara budak sekolah semua diuji. Macam berlaku kes kematian nak uji kita. Takat mana kita hari ni jaga anak kita. Takat mana jaga cucu kita. Nampak? Kenapa tahun 70-an tak ada macam ni? Kenapa mungkin di sini peringkat ayah-ayah yang hidup tahun 50-an tak ada? 60-an tak ada, 80-an tak ada, 90-an nampak dah sikit-sikit bunga-bunga dah. Mai tahun milenium habis. Mai tahun milenium habis. Macam-macam ada. Boleh bakar dalam hutan getah. Boleh bunuh, rejam dalam tungtai, macam-macam. Pasal apa dia jadi? Semuanya sama juga kata kami nak uji kamu. Siapa yang ni kenapa nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama dah ditinggalkan macam tu je. Nilai agama tinggal. Gaya nak buat hudud macam-macam bunyi. Gaya nak buat hudud macam-macam bunyi. Lepas tu bila orang tak buat, cabar pula. Lepas tu bila ada orang suruh-suruh nak buat, bagaimana pula. Macam mana? Dulu kita tak buat, dia kata apa? Dah boleh merintah Kelantan, pasal apa tak buat? Mula bila nak buat pula, dia bagaimana? Kalau kiranya Kelantan buat hudud, kami ambil tindakan. Pula dah. Cakap macam orang gila. Memang gila. Nampak? Orang tak buat, kata tak buat. Bila buat je orang buat juga. Pula dah. Lepas tu bunyi macam-macam. Menghina hukum Allah. Semua tu apa pun kita nak buat, Tuhan nak menguji kita di abang tadi. Aku buat tu liyabluwakum ayyukum ahsanu. Nak menguji kamu siapa yang baik sekali amal dia. Ustaz-ustaz yang diberi ilmu pengetahuan berani dah tegur bila ada sang pemimpin bercakap sewenang-wenang dengan agama. So hang duduk dalam jalan agama, hang berani tegur. Ni kali jangan cakap macam tu. Hang berani nak kata. Nampak? Jadi maknanya setiap orang akan diuji. Saya diuji cara saya. Semua diuji. Ya kan, ujian Tuhan sentiasa berasa. Mihnah dia tu untuk nak menguatkan iman kita. Kadang-kadang mihnah dia untuk menghapus dosa kita. Nampak? Itu yang kadang-kadang kita pati dengan apa yang Nabi beritahu kepada satu-satu nak menguji kita orang Islam macam mana. Takut-takut seorang Nabi akan digantikan oleh kaum yang lain. Sebab Tuhan kata, mari kita buka ayat dia. Tuan-tuan tak puas hati, kita boleh buka ayat dia. Tuhan habar dalam Al-Quran bagaimana keadaan kalau kita tak mau kepada agama kita, kita nak lari pada agama kita. Tuhan dah janjilah, aku boleh ganti dengan kaum yang lain. Tak apa. Apa tak mau kan? Apa tak mau jaga agama apa kan? Tak apa. Tak ada masalah. Bagi Tuhan itu mudah. Sebab dalam Quran Tuhan pernah kata semua itu mudah bagi Allah. Surah Al-Ma'idah ayat
54 sampai kepada 56, 57. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ni kita nak duduk ayat kata kita di sejauh mana kita faham Quran yang kita baca lah kitab kita. Asal mana kata jom mana faham Islam, kita tengok macam mana kehidupan aku sebagai manusia dan sebagainya. Ada ikhtisar. May yartadda minkum an dinih, barang siapa yang murtad atau barang siapa yang keluar atau tak suka, tak berkenan dengan apa yang ada dalam agama kamu, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka nanti Allah Ta'ala akan menggantikan kamu dengan satu kaum yang lain, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah suka sayang dengan mereka dan mereka pun suka sayang dengan Allah. Azillatin 'alal mu'minin, mereka berkasih sayang dengan orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka keras dengan orang kafir. Hampa orang Melayu kalau dulu hampa dah mengaku hampa orang Islam, hampa seronok dengan Islam, tapi hampa tak yalah, aku boleh ganti kaum yang lain. Aku boleh ganti kaum Cina, kaum India, kaum Sakai, kaum apa semua, Bidayu, Melanau. Aku boleh ganti kaum ni yang lebih baik daripada hampa. Aku boleh buat. Hampa sembang kemah, buat musabaqah tiap-tiap tahun, tapi lagu tu gak panggil. Asal nak main Ramadan, buat musabaqah, panggil orang main, tapi menteri turun malam mula dengan malam penghabisan dia. Malam 2, 3, 4, 5 kosong depan, tak main juga. Tapi duk abang, radio TV duk abang, datanglah beramai-ramai. Datanglah beramai-ramai. Akhirnya bukan datang beramai-ramai, pasal belakang dia main. Main-main tu kan tak main lah, main pai dia. Datanglah beramai-ramai. Nah, main pai dia. Aku tak mau pergi. Tanya awak tak main beramai-ramai, nama dia main tu nah. Tanya tak main lah, aku tak pergi dah. Dia kata main pai lah. Kalau hampa tak mau, tak apa, aku ganti orang lain. Payahlah. Mereka tu datang mai kaum itu, mereka sayang dengan orang beriman dan mereka keras dengan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka tu berani untuk berjihad dalam Allah. Kaum yang aku nak ganti tu berani berampau. Hampa takut. Di Bujang malam kemarin ada puak mana sabotaj. Habis kuliah, jadual-jadual kuliah, dia pergi pangkah, pergi padam, pergi buh dengan seretik, koyak jadual kuliah di markas di Bujang. Bincang malam ni, saya balik membincang dengan mereka nak macam mana. Kakak tu, kakak 12 balik. Kita tak tahu siapa yang buat sabotaj ni. Lepas tu hantar SMS pula. Ustaz tak main ngajak malam ni. Hantar SMS. Kena gila saya malam. Tak ada mulut A nya. Dia hantar SMS, dia bantu Ustaz main tak main malam ni. Ini sabotaj ni. Agaknya kok marah saya baru ni kot. Saya kata OKU tu. Saya kata hari ni OKU banyak. Depan yang tinggal tadi pakau tu celah. Dia kata OKU tu apa dia Ustaz? Saya kata OKU bukan orang kurang upaya. Saya kata sebab kawan ni ada OKU orang kuat UMNO. Agaknya marah apa? Koyok ni. Bukan kata saya Ustaz Ahmad Yahya apa dia koyok semua, kira mana Ustaz Izzat Syauqi semua koyok ni. Habis dia koyok. Marah semua. Kacau ni. Baik, dia kata mereka ni berani untuk berjihad. Wala yakhafuna laumata laim, dan kaum yang aku nak ganti hamba kaum itu mereka tidak pernah hirau kepada sebarang cacian celaan. Ni hamba orang uji sikit, orang kata sikit, orang maju lah. Dia kata kaum aku nak ganti hamba lagi baik, mereka tak hirau kepada sebarang celaan. Mana kata api macam mana pun kami tetap je kami juga. Dia kemah Tuhan kata kita tak boleh. Kita tak boleh, kita maju macam nak buat macam mana. Dia buat itu payah, dia buat yang lembut. Nak buat macam mana. Allah masa kita orang tak hati. Ini itu kok payah. Payah semua.
Zalika wallahi yu'tihi man yasha, demikian Allah Taala bagi kelebihan pada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, sebab Allah Maha luas rahmat kurniaan lagi amat mengetahui persekitaran perkhabaran. Innama waliyukumullah wa rasuluh, sungguhnya pemimpin kamu tertinggi, pemimpin yang paling tertinggi ialah Allah dan Rasulnya. Kemudian pemimpin kamu di muka bumi walladzina amanu, daripada orang yang iman dia. Kemudian alladzina yuqimuna shalah, iaitu mereka iman, mereka sentiasa mendirikan solat. Wa yutuna zakah, mereka mengeluarkan zakat. Wa hum raki'un, dan mereka rokok tunduk patuh kepada arahan Allah. Itu ciri pemimpin. Tuhan sekaligus Tuhan menunjukkan ciri pemimpin. Yang nak memimpin kamu pertama letak ciri dia adalah orang yang beriman dengan 6 prinsip rukun iman. Yang kedua, mereka sentiasa mendirikan salat di mana pun semayang. Pokok boleh. Kita duduk di Malaysia ni jarang jumpa orang semayang di pokok di bendang. Tapi kita pergi luar negeri, kita tengok dalam satu Facebook. Lah ni kita panggil Facebook. Saya panggil Facebook. Pasal kadang-kadang dia jadi tukang menyebut banyak tak? Jadi pas sibuk, jadi banyak dia sibuk banyak kan tu, menyebut banyak. Saya pernah tengok di situ satu kawan tunjuk baru ni, dia tengok macam mana keadaan di Belgium kat di mana dia tu. Ada satu hamba Allah tu dia semayang dekat tongkos. Dia hampak sejadah, dia semayang dekat tongkos. Kita ni masjid rapat-rapat pun tak mau semayang ni. Lepas tu tunjuk pula gambar lain belah Pennsylvania kot. Satu lebuh raya besar tu, depa berhenti sebiji kereta semayang tepi lebuh raya. Nah, kita pun semayang pokok dia kata apa? Gila, masjid dekat. Tapi dia tengok orang dia tu. Semayang tak pun tengok. Cuba kata mana? Aduh, apa kena mengena tapi ya. Tak mayang sudah. Mak kita. Ini Tuhan kata, mereka pemimpin kamu hendaklah beriman. Kemudian ciri dia sentiasa solat. Sentiasa solat ni, abang tak solat nak balik, abang solat nak balik. Amboi, cerita solat nak balik. Lain kali satu menteri mai cuba suruh dia liman ni. Datuk liman tu. Dia kata apa? Batu, bukan datuk, batu. Tak boleh dia kata saya batu. Kemudian wayutuna zakah, pemimpin kamu sentiasa mengeluarkan zakat, yakni sentiasa membantu menghulurkan bantuan setakat mana mampu kepada orang-orang yang tak berdaya. Kemudian yang keempat, wahum raki'un, pemimpin kamu mesti rokok patuh pada setiap arahan Allah dan Rasulnya. Rokok, ini mana tunduk patuh setiap arahan Allah dan Rasulnya. Betul kan? Bukan senang nak jadi pemimpin. Wa may yatawallallaha wa rasulah, barang siapa yang menjadikan Allah, menjadikan Rasul atau ikut Allah dan Rasul, walladzina amanu, dan letakkan orang beriman yang ada 4 ciri tadi sebagai pemimpin dia, fa inna hizballah, mereka itulah yang mengikut parti Allah atau mengikut kelompok-kelompok Allah, di mana fa inna hizballahumul ghalibun, maka kelompok Allah, parti Allah sentiasa akan mendapat kemenangan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba, jangan kamu memilih, jangan kamu melantik, jangan kamu meletakkan orang-orang yang menjadikan agama kamu sebagai bahan senda gurau, bahan permainan sebagai pemimpin kamu. Jangan, kata Allah. Ini yang kata ayat politik. Ustaz cakap politik lah masjid. Quran ada ayat politik. 25 ayat politik dalam Quran. Buka tengok. Al-Ma'idah ada 5, Ali Imran ada 4, campur Al-An'am ada 5, At-Taubah ada 6, campur semua tu 25 ayat politik dalam Quran. Ni cakap politik, tu politik kepala otak kau berjambul. Kamu jangan jadikan orang yang menjadikan agama kamu sebagai bahan permainan sebagai pemimpin. Hudud mana ada? Mana dia menghina, mempermainkan agama. Dia ni tak boleh pemimpin.
Mana ada ayat judi dalam Quran? Ada ni mempermainkan. Tak apa kalau sesak-sesak perempuan-perempuan boleh melacurkan diri, ni mainkan agama. Suruh dia pergi dulu. Jadi Tuhan kata jangan jadikan orang yang mempermainkan agama sebagai main. Jangan ni kita sekarang kita pegang ayat Tuhan kata jangan. Kalau jangan tu janganlah, mudahlah. Jangan jadi macam Sudin. Kau sentuh roti tu Din, aku cepuk kau. Aku kata jangan, mana jadi jangan. Aku cakap jangan tu jangan, mana jadi jangan. Bila kata jangan tu janganlah. Ada faham tak? Dah terima? Tuhan kata tak boleh siapa-siapa pun. Walau ustaz pun kau dia duk kata bagian-bagian. Kita tak boleh, politik tak boleh masuk, agama tak boleh masuk dalam politik. Dia itu pun dia mempermainkan agama juga. Dia pun tak jadi pemimpin. Siapa pun tak boleh. Tak boleh. Siapa-siapa tak boleh. Lebih-lebih lagi alladzina utul kitaba min qablikum. Lebih-lebih lagi orang yang diberi kitab sebelum kamu, Yahudi, Nasrani ni juga. Wal kufar, juga mana-mana kapiak-kapiak yang melawan kamu ni, yang tak mau ikut kamu ni. Kapiak kan ada dua jenis kan, Harbi dengan Zimmi. Jadi mana kapiak tak boleh sebagai aulia, sebagai pemimpin. Wattaqullah, bertakwalah Allah in kuntum mu'min, sekiranya kamu mengatakan kamu beriman. Tuhan cabar. Kalau hang kata hang beriman, hang yang baik. Itu cabaran Allah. Jaga karena kadang-kadang mereka ni subhanallah. Sambung sikit lagi pada ayat 58, dia kata wa idza nadaitum ila salat, ketika mana kamu memanggil mereka untuk mendirikan salat, ittakhadhuha huzwa wa la'iba, di mana mereka menjadikan bahan ejekan dan permainan. Ni ada di kalangan manusia yang kita nak lantik jadi pemimpin, bila kita panggil semayang dia tak mau, bila panggil jemaah tak mau, lepas tu duk kata pula harap tunggin terbalik nak buat apa? Hang boleh menghina semayang kata tunggin terbalik kan? Ini saya dengar 2-3 bulan lepas satu amat Allah. Dia kata kat siapa tak tahu lah. Kata kat saya, kata kat 2-3 orang kami yang hadir main masjid surau ngaji kawan malam. Kata keluar bunyi kalau dia tunggin terbalik pun belum tentu lagi Tuhan nak terima. Dia boleh kata tunggin terbalik. Aku tak jawab kan? Orang sah kita mula tak jawab bukan aku. Tak jawab bukan aku. Mulut ni lagi perut pada gedembai. Jawab. Ambut. Tambah tak mau sebut semayang, sebut tunggin terbalik. Hak tunggin terbalik tu tak semayang. Jawab gitu. Pasal semayang bukan tunggin terbalik. Tak ada orang semayang dia pakai tunggin terbalik, tak ada. Kita kata tunggin terbalik tak semayang. Sampai ada yang menghina. Sampai Tuhan kata zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Orang lagu ni kata Tuhan, mereka lah golongan yang langsung tak ada akal. La yaqilun, akal tak. Ya lah. Ini dia kata kita kena tengoklah. Dia kata kat mana kita mengerti tentang hakikat Al-Quran dia. Ini maknanya kita sentiasa diuji. Wallahu a'lam. Kita ini paling depan kita masuk sampai daripada tengah-tengah insyaallah jadilah. Pasal apa lepas ni nasi dah. Jadi insya-Allah di depan kita sambung sama tengok nilai dunia pula. Nak tengok macam mana nilai dunia banding dengan nilai akhirat. Di depan kita akan cuba buat bandingan. Ni akhirat, ni dunia. Kanan kita akhirat, kira macam mana kita nak tak timbang tara macam nak buat. Macam mana orang yang lebihkan akhirat kurang dunia, macam mana orang yang kurang dunia lebih akhirat. Jadi macam mana kedudukannya ni. Kadang-kadang ada yang lebih akhirat sampai kita ajak politik tak mau. Ada juga satu kumpulan, kami tak mau politik. Ni ada satu kumpulan ni. Kumpulan ni ada satu kumpulan, dia tak mau politik, tak mau.
Dia kira hidup dia macam tu ya. Hidup dia pergi sana pergi sini, galak sana galak sini, main duduk masjid sana masjid sini, mereka tak mau politik. Ada juga. Ada juga. Bila kita ajak politik, oh tak boleh kami tak boleh politik. Macam mana pula? Ada pula golongan pula letak dunia tinggi pula. Dia sentiasa 24 jam cari makan saya masjid, tak main surau, tak main mengaji, tak mau. Macam mana pula orang tu? Ada yang jadi dua-dua. Dunia pun dia cari, akhirat pun dia cari. Ada yang pula. Dia berniaga daripada 7 pagi sampai 6.30 petang dia kata kedai. Kata tak mau pergi, orang beli tak mau lah. Dia kata aku nak pergi kuliah. Dia main kuliah. Dia pergi kuliah sampai dia pergi cara agama apa semua dia gitu. Macam mana orang tu? Dua-dua dia buat macam mana pula kedudukan dia. Ada orang kita maunya tu ada. Dia macam. Ada yang langsung tak beli langsung pada. Meniaga tak mau mengaji, tak mau masyarakat, tak mau. Ada tu. Ada tu. Ajak mengaji tu tidur, entah main tu. Halang nak main dia mau. Dia pergi padang bola, dia pergi badminton, dia pergi semua takraw. Ngaji tak mau. Kawan meniaga, kawan ajak meniaga dia tak buat. Dia jawab pula, dia kata kalau pakat meniaga semua siapa nak beli. Dia kata. Jenis lagu ni pun. Jadi macam mana pula kedudukan ni? Allah malam insya-Allah.